Kabinet setuju pelaksanaan taksi motosikal. Keputusan inkues kematian Adib 27 September. Tiga kilang diserbu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 malam ini bersama saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Dan saya Ivan Tok. Seorang lelaki yang ditahan bagi membantu siasatan kes kematian Syekh Muhammad Daniel Syekh Shakir pada 10 Ogos lepas akan didakwa di Mahkamah Kajang esok. Timbalan Ketua Polis Selangor Dato' Abdul Rashid Abdul Wahab berkata individu berusia 40 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. TPR dah setuju untuk tuduh di bawah 302. So besok kita akan tuduh di Mahkamah Kajang. Dalam kejadian itu, Syekh Muhammad Daniel, 29 tahun, dilaporkan maut akibat dilanggar kenderaan yang sebelum itu terlibat dalam kemalangan kecil dengan keretanya berhampiran Plaza Tor Sungai Besi dengan kedua-dua kenderaan terhenti dekat persimpangan Bandar Baru Bangi selepas kejadian kejam-mengejar antara satu sama lain. Sebelum kejadian itu, mereka dikatakan terlibat dalam pergaduhan dan dileraikan pengguna lebuh raya lain. Sebelum mangsa yang keluar semula daripada kenderaannya dilanggar dan tersepit antara kenderaan dengan penghadang jalan. Isteri suspek yang direman 7 hari sehingga Sabtu lalu dibebaskan dengan jaminan polis. Mahkamah Coroner Shah Alam menetapkan 27 September ini sebagai tarikh keputusan prosiding inkues kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim. Coroner Rofiah Muhammad menetapkan tarikh itu selepas mendapati tiada lagi keperluan untuk prosiding inkues itu diteruskan. 24 Julai lalu, Coroner Rofiah menutup prosiding inkues itu. Beliau juga menetapkan hari ini sebagai tarikh bagi pihak berkepentingan menyerahkan dokumen hujahan. Prosiding inkues dijalankan selama 41 hari bermula 11 Februari lalu susulan dakwaan bercanggah mengenai punca kematian Muhammad Adib. Sepanjang prosiding, 137 eksibit dikemukakan dan 30 saksi dipanggil memberi keterangan. Antaranya orang awam, anggota polis, bomba dan beberapa pakar perubatan. Prosiding inkues dikendalikan Pegawai Pengendali Fatin Hadni Khairuddin. 27 November lalu, Muhammad Adib cedera parah dalam rusuhan ketika kekecohan di tapak kuil Sri Maha Mariaman Sivil Subang Jaya. Selepas 21 hari bertarung nyawa, anggota bomba itu menghembuskan nafas terakhir pada 17 Disember di Institut Jantung Negara. Tempoh 3 hari diberikan kepada sebuah pusat pameran, jualan dan servis kenderaan di Sungai Isap, Pahang yang memasang jalur gemilang terbalik untuk menjawab surat tunjuk sebab yang dikeluarkan Majlis Perbandaran Kuantan. Ya, meski tempoh itu berakhir esok, Yang di-Pertua MPK Datuk Hamdan Hussein memaklumkan pihaknya masih belum menerima jawapan daripada pemilik premis terbabit. Jika gagal, pihak berkenaan boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 171/1976, kompaus hingga RM500 menanti pesalah. Punya sebab kepada pihak Toyota dan kita minta mereka menjawab dalam tempoh 3 hari lah. Mereka belum menjawab. Last day hari esok. Beliau menyatakannya selepas pemantauan pemasangan bendera Malaysia sempena Bulan Kemerdekaan di premis-premis sekitar Bandar Kuantan. Beberapa hari lalu, gambar premis terbabit menggantung 2 daripada 3 bendera secara terbalik tular di laman sosial. Justru pada 19 Ogos, pihak premis menurunkan bendera dan membuat permohonan maaf secara terbuka di Facebook.
Ya, sementara itu, polis mengesahkan gambar bendera Malaysia yang digantung terbalik di beberapa lokasi di Johor yang tular dalam media sosial adalah pada tahun 2016. Ya, penularan gambar berkenaan memberi persepsi pelbagai dalam kalangan masyarakat termasuk melibatkan isu perkauman. Tegas Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Kamarudin Mat Din, pihak berkuasa memandang serius insiden penghinaan bendera Malaysia sama ada digantung secara terbalik atau digunakan bagi maksud yang tidak wajar. Tindakan undang-undang akan diambil mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan terbabit. Sehubungan itu, orang awam dinasihat sentiasa menjaga kedaulatan negara dan tidak menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Ya, Kabinet hari ini bersetuju dengan cadangan untuk mewujudkan perkhidmatan teksi motosikal Gojek. Ya, dan jemaah menteri memutuskan agar kajian dari sudut undang-undang dibuat terlebih dahulu sebelum ia boleh dilaksanakan. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mohamad Yusof berkata keputusan telah dibuat supaya Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Belia dan Sukan melaksanakan tanggungjawab mewujudkan ruang serta undang-undang untuk Gojek dimajukan. Itu diperincikan dalam bentuk membuka ruang dan undang-undang supaya apa saja proses yang kita nak laksanakan dari sudut membangunkan ekonomi anak muda, kita pastikan tidak melanggar undang-undang yang sedia ada. Sekiranya terpaksa kita melonggarkan atau mewujudkan undang baru-baru, kita akan kaji dan KBS dengan MOT kena kaji dan bawa ke satu tahap secepat mungkin untuk jemaah menteri bersetuju. Ya? Beliau berkata demikian selepas pelancaran Tekun Mobile Mart di Putrajaya. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hari ini membentangkan usul dan cadangan kepada Kabinet untuk melaksanakan program itu. Membantu usahawan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun dan pada masa sama menawarkan barangan yang murah kepada pengguna. Inisiatif serampang dua mata Kementerian Pembangunan Usahawan menerusi Tekun Mobile Mart itu menawarkan potongan harga barangan keperluan antara 10 sehingga 15% daripada harga pasaran. Ya, Menterinya Datuk Seri Muhammad Rizwan optimis inisiatif itu menggunakan konsep kedai bergerak mampu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Tekun Mart Mobile menawarkan barangan keperluan harian seperti beras, minyak masak, ayam, daging, ikan dan barangan sejuk beku dengan lebih mudah. Ia membuka peluang kepada usahawan untuk menjadi ejen pembekal, pengedar dan pemasaran. 40% daripada produk dijual di bekal usahawan Tekun dan selebihnya produk-produk keperluan lain di pasaran. 450,000 usahawan dan ada berpuluh ribu produk. Dan antara produknya adalah produk-produk asas ni. Dan usahawan ni kadang-kadang mempunyai kesukaran untuk untuk dijual barangan tersebut ke hypermarket dan supermarket. Jadi kita nak nak membantu mereka sebagai usahawan. Dalam masa yang sama, kita boleh sampaikan barang yang amat murah, yang amat rendah kepada pengguna. Ini antara usaha-usaha kita, dua dalam satu. Inisiatif itu juga mampu mengurangkan kos operasi perniagaan kerana tiada sewa premis dikenakan dan lokasinya bersifat fleksibel. Buat permulaan, Tekun Mart Mobile akan menggunakan 2 unit lori bersaiz 3 tan dan 1 unit bersaiz 1 tan yang akan beroperasi di sekitar kawasan projek perumahan rakyat dan pejabat kerajaan. Datuk Seri Rizwan ditemui selepas melancarkan Tekun Mart Mobile di Putrajaya. Dan ini pula bagi membantu golongan sasar memiliki rumah pertama. Bank Negara mengumumkan beberapa penambahbaikan kepada ciri-ciri dana rumah mampu milik yang berjumlah RM1 bilion. Ya, ia melibatkan peningkatan kelayakan pemohon warga negara Malaysia daripada pendapatan maksimum bulanan isi rumah RM2,300 kepada pendapatan maksimum B40 pada kadar RM4,360.
Turut ditingkatkan harga rumah layak dibiayai ditingkatkan daripada RM150,000 kepada RM300,000. Ia diselaras definisi harga rumah mampu milik dalam dasar perumahan mampu milik negara. Daripada RM1 bilion dana rumah mampu milik tersebut, hanya RM31 juta jumlah pembiayaan sudah diluluskan setakat Jun tahun ini. Dan menurut penolong Gubernur Adnan Zailani Muhammad Zahid yang menjelaskan, kelulusan pembiayaan tersebut berjaya memanfaatkan lebih 296 pemohon. If you are borrowing for where the house price is 300,000, you can still apply for this if you meet the income eligibility. So the eligibility has been raised. The more would be able to apply for this housing fund. Dana BNM itu dilancarkan pada 2 Januari awal tahun ini khususnya untuk pembeli rumah pertama. Pembeli rumah yang layak boleh mendapatkan pembiayaan sama ada konvensional atau Islam pada kadar konsesi di institusi keuangan. Dana ini sah selama 2 tahun bermula 2 Januari 2019 atau sehingga dana RM1 bilion itu habis digunakan. 2 wanita antara lebih 30 individu ditahan sejak Januari lalu kerana dipercayai terbabit dengan kegiatan militan. Iaitu di negara ini, bagi rantau Asia Tenggara pula, yang makin membimbangkan ialah pembabitan wanita dalam kegiatan militan Daesh sebagai penyerang bunuh diri. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terorisme Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata golongan itu juga sudah mempunyai kepakaran untuk menghasilkan bahan letupan yang berimpak besar. Ini kita bimbang. Kalau kerjasama antara elemen-elemen Daesh, IS Malaysia, Indonesia dan Filipina, ini trend yang membimbangkan. Dan lagi yang kita bimbang ni adalah penglibatan wanita sebagai penyerang bunuh diri ataupun suicide bomber. Wanita yang terlibat dalam serangan gereja di Holo, Selatan Filipina tu wanita, yang terlibat kat Surabaya pun wanita. Dia bawa satu keluarga tu jadi penyerang bunuh diri. Ini trend terbaru lah di rantau Asia Tenggara. Beliau menegaskan demikian selepas menyampaikan taklimat pada seminar kesedaran keselamatan menangani ancaman Daesh, IS dan ajaran sesat di IPD Pendang, Kedah. Hampir 2 minggu lalu, Langkawi dibadai ribut kuat tempias daripada taufan Lekima yang melanda Taiwan dan beberapa bahagian di wilayah China. Dan kira-kira pukul 10.30 pagi tadi, penduduk di Pulau Pelancongan itu dikejutkan pula dengan fenomena belalai air, juga dikenali dengan nama Senkayan. Antara kawasan yang mengalami fenomena itu ialah di Teluk Baru, Pantai Kok, Pantai Rebak, Skycap Gunung Mat Cincang dan Paradise 101. 80 pelancong yang berada di Paradise 101 turut menyaksikan belalai air yang sedang melintasi pulau ketika itu. Bagaimanapun, Jabatan Meteorologi mengesahkan ia sesuatu yang normal. Malah jabatan itu turut mengesahkan tiada ancaman ribut seperti yang berlaku sebelum ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Langkawi yang dihubungi juga tidak mendapat sebarang aduan kerosakan akibat fenomena belalai air. 3 kilang di Seremban, Negeri Sembilan diserbu Jabatan Alam Sekitar Negeri setelah penduduk berhampiran mengadu terdapat bau busuk dipercayai berpunca daripada kilang berkenaan. Operasi mendapati 2 daripadanya beroperasi tanpa lesen, manakala satu lagi kilang beroperasi tanpa mengikut piawaian ditetapkan. Menurut Exco Kesihatan, Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri SW Rapan, kilang haram itu didapati menjalankan perusahaan kitar semula plastik dan peleburan biji timah di tapak pertanian. Sebuah lagi kilang pula dikesan menjalankan aktiviti pembuatan jubin tanpa alat kawalan udara. 2 kilang haram terbabit disita, manakala satu lagi kilang diberi notis arahan mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kertas siasatan turut dibuka terhadap ketiga-tiga kilang. Negeri Sembilan mempunyai
tahap pencemaran udara yang tinggi. Jadi kita minta pengusaha-pengusaha ini supaya mematuhi Akta Kualiti Alam. Kalau ada kilang-kilang yang mengeluarkan asap ataupun udara yang cemar, itu perlu memasang alat-alat kawalan udara supaya kita dapat mengawal pencemaran udara ini. Ini 9. Operasi bersepadu itu turut disertai Majlis Perbandaran Nilai, Majlis Perbandaran Seremban dan SW Corp. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada perkembangan terkini. Bilangan titik panas yang telah dikesan di mana setakat ini terdapat 1 bilangan titik panas yang telah dikesan di Semenanjung Malaysia dan 35 bilangan titik panas yang telah dikesan di Sumatera dan Kalimantan. Kesan daripada bilangan titik panas tersebut telah menyebabkan cuaca berjebu tahap sederhana masih lagi melanda kawasan-kawasan di Malaysia ketika ini dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang terdekat. Oleh demikian, dinasihatkan kepada semua agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi situasi tersebut. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada carta angin semasa yang mana angin ketika ini masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun di kawasan Phuket kami menjangkakan bermula esok angin bertiup dengan kelajuan yang agak kencang di kawasan tersebut. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan yang bertanda kuning yang akan berkuat kuasa bermula esok sehingga 27 Ogos nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan tersebut adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di pantai timur Pahang dan juga di bahagian selatan Semenanjung Malaysia. Yang mana keadaan lembap ini kami jangkakan akan boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang terdekat. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan Sandakan di Sabah, termasuklah di bahagian Kuching, yang mana keadaan lembap ini kami jangkakan akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih, Mat Malaysia. Berbeza pendapat juga pandangan antara Islam dan Konfusianisme harus diraih bukan ditakuti. Titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, kedua-dua kepercayaan itu telah lama saling bertukar pandangan, berkolaborasi dan berdialog secara harmoni. Justru beberapa nilai persamaan yang wujud dapat diterapkan dalam kehidupan semua. Despite their many differences,
The two traditions also share some major points of convergence and similarity. Their single most important similarity is their shared belief in showing tolerance and genuine acceptance towards others. In an increasingly divided and conflicted world, both Confucianism and Islam encourage us as humans to recognize our likeness to others and to respect rather than to mistrust or reject any differences. Baginda bertitah ketika ucap tama dialog peradaban belia Malaysia-China kedua Islam dan Konfusianisme hari ini. Baginda berpandangan nilai-nilai sejagat yang diterap dalam dua kepercayaan ini dapat menangani beberapa isu global yang dilalui rakyat, masuk perubahan iklim, kelestarian alam dan kemiskinan global. Baginda juga menegaskan sumbangan terbesar yang dilakukan Islam dan Konfusianisme pada abad ini dengan mempromosikan sikap toleransi, saling menerima dan komunikasi. Nilai dan falsafah yang dipegang kedua-dua kepercayaan ini juga menjadi penghubung kepada masyarakat abad ke-21 ini. Dialog 2 hari anjuran Persatuan Alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dengan kerjasama Persatuan Alumni Universiti Peking China di Sri Kembangan, Selangor. Bekas Datuk Pengenola Bijaya Diraja kepada Sultan Selangor, Datuk Zakaria Abdul Rahman dilantik sebagai Datuk Diraja Selangor dengan gelaran yang dihormatkan Datuk Seri Alam Diraja. Pelantikan mendapat perkenan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Bukit Kayangan di Shah Alam, Selangor. Pada istiadat itu juga, Baginda berkenan menyampaikan watikah pelantikan Pembantu Exco Hal Ehwal Agama Islam Selangor yang juga Adun Sungai Kandis, Muhammad Zawawi Murni sebagai anggota Majlis Agama Islam Selangor MAIS berkuat kuasa 19 Mac 2019 hingga 31 Disember 2020. Manakala Pengarah Pembangunan Sosial MAIS, Dr. Muhammad Syahril Makhtar turut menerima watikah pelantikan sebagai Setiausaha MAIS. Sultan Sharafuddin juga berkenan mengurniakan watikah pendaftar perkahwinan, penceraian dan rujuk orang Islam negeri Selangor serta wali raja berkuat kuasa 1 Ogos lalu. Turut hadir pada majlis ini Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah, Menteri Besar Amiruddin Syari dan ahli-ahli Majlis Dewan Diraja Selangor. Bank Negara melancarkan inisiatif khidmat nasihat pembiayaan MyKNP hari ini bagi memudahkan permohonan pembiayaan dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan bakal pembeli rumah. Gubernur Bank Negara Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus menjelaskan MyKNP merupakan pusat sehenti yang menawarkan khidmat nasihat, mudah cara dan langkah-langkah boleh diambil untuk mempertingkat kelayakan permohonan golongan terbabit. Ya, MyKNP membantu permohonan pembiayaan PKS dan pembeli rumah melalui 3 langkah. Pertama, pemohon akan memahami faktor permohonan mereka ditolak. Meskipun institusi kewangan perlu menyebabkan sebab-sebab sesuatu permohonan tidak diterima, baik MyKNP akan membantu memberi keterangan lebih lanjut termasuk penilaian terhadap kemampuan untuk membayar balik pembiayaan. Membantu pemohon mendapatkan nasihat berkenaan cara-cara untuk meningkatkan kelayakan bagi mendapatkan pembiayaan pada masa yang datang seperti menyimpan rekod pengurusan kewangan yang lengkap. Dan ketiga, membantu pemohon mendapatkan penyelesaian alternatif. Dan tidak ketinggalan berbagai gerai jualan oleh PKS. Bagi PKS berdaya maju, skim Perbadanan Jaminan Kredit CGC akan merujuk mereka kepada sumber pembiayaan alternatif. Manakala bagi pembeli rumah, agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK akan merujuk pemohon kepada penyelesaian lain termasuk e-rezeki.
Tiada unsur mengaut keuntungan oleh mana-mana syarikat insurans melalui MySalam. Kementerian Keuangan MOF menerusi satu kenyataan menegaskan segala baki premium yang telah dibayar kepada syarikat takaful dan tidak dituntut serta faedah simpanan yang terkumpul akan dibayar balik sepenuhnya kepada tabung amanah MySalam. MOF dan Bank Negara Malaysia turut menjalankan kajian dan penilaian menyeluruh bagi memastikan skim MySalam memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat. Justru dakwaan sinis mempersoal skim MySalam sebagai skim cepat kaya oleh komentar yang diterbitkan sebuah akhbar tempatan adalah palsu sama sekali. Dakwaan Presiden Angkatan Karyawan Nasionalis AKAR Abdul Jalil Becker itu didakwa palsu dan menunjukkan beliau tidak tahu fakta sebenar serta bertujuan menidakkan manfaat yang dinikmati rakyat hasil skim ini. Status orang kurang upaya OKU tidak menghalang 30 belia OKU untuk menamatkan program Tunas Usahawan Bumi Putra TUB 6.0 2019. Penganjuran kali kedua program TUB bagi kumpulan OKU ini sejajar dengan manifesto kemakmuran bersama bagi merapatkan jurang ekonomi dengan golongan tersebut. Dikelolakan oleh SME Corporation Malaysia SME Corp dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, geran maksimum berjumlah RM15,000 diperuntukkan kepada peserta yang layak. Selain wang tunai RM1,000 kepada peserta terbaik dan rancangan perniagaan terbaik sepanjang program langsung. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi, kejayaan penganjuran kali pertama tahun 2018 menyaksikan 26 peserta masih mengekalkan perniagaan dengan menunjukkan perkembangan yang positif secara tidak langsung membuktikan komitmen kerajaan terhadap golongan tersebut. Menunjukkan keprihatinan kerajaan supaya belia OKU tidak ketinggalan dan sama-sama menyumbang dalam rangkaian pembangunan ekonomi negara. Belia OKU turut menyumbang pada populasi belia yang berjumlah 15 juta orang ataupun merangkumi 47% daripada keseluruhan populasi Malaysia. Beliau turut menyempurnakan majlis perasmian dan penutup program TUB OKU ini di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemilihan PLPP Bangi. Masih bersama Nasional 8. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 250 warga pendidik seluruh negeri Terengganu menyertai program pendidikan Terengganu Merdeka Ride. Ya, program kayuhan basikal sejauh 30 km itu melibatkan warga pendidik, kaki tangan pendidikan daerah, Majlis Guru Besar dan Persatuan Pengetua Malaysia Cawangan Terengganu. Kayuhan bermula di Jabatan Pendidikan Terengganu dan konvoi melalui 15 buah sekolah di sekitar daerah terbabit. Menurut Timbalan Pengarah Pendidikan Terengganu Matsur Ismail, program bertujuan untuk melahirkan semangat jati diri di kalangan warga pendidik di seluruh Terengganu, di samping menanam sikap patriotik di kalangan pelajar sekolah dan penduduk sekitar. Dari sebuah sekolah dan terus menuju ke berhenti jugalah checkpoint seperti ini, tapi kali ini melibatkan kita melalui hampir 15 buah sekolah semua secara keseluruhannya di Bandar Kuala Terengganu ini. Selain aktiviti kayuhan, ia turut dimeriahkan dengan pelancaran sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. Pendidikan Terengganu Merdeka Ride merupakan program tahunan yang mula diperkenal tahun lalu. Perkataan keramat merdeka yang kita laungkan sejak 62 tahun lalu bukan hanya untuk dilaungkan oleh orang tertentu sahaja, malah ia boleh diluahkan oleh sesiapa sahaja sebagai rakyat Malaysia walaupun berada di sebalik tirai besi. Ya, walaupun mereka terpenjara, namun kata keramat itu bukan sahaja bererti membebaskan diri daripada terus dijajah, tetapi boleh ditafsirkan dalam pelbagai skop kehidupan. Ya, sempena Bulan Kebangsaan ini, wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman menyingkap pengertian sebenar merdeka dalam kalangan penghuni tirai besi yang bakal dibebaskan setelah menjalani tempoh hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Saksikan.
Mungkin pengertian merdeka bagi kita ialah kebebasan daripada penjajah dan dijajah. Namun apa pula pengertian kemerdekaan bagi insan-insan di sebalik tembok batu berjeriji besi ini? Ikuti laporan yang saya sediakan. Bakal dilepaskan daripada menjadi tahanan di bilik kurungan semestinya sesuatu yang diimpikan oleh setiap penghuni penjara. Pengalaman menjadi penghuni tirai besi menjadi kenangan pahit yang dilalui dan memaksa mereka bergelut untuk keluar dari sejarah hitam yang mengheret mereka ke tembok kurungan itu. Bagi Pak Long, bukan nama sebenar, warga emas berusia 62 tahun yang menjadi penghuni penjara atas kesalahan dadah, pengertian kemerdekaan cukup besar bagi dirinya yang bakal dibebaskan pada Ogos tahun hadapan setelah 9 tahun menerima hukuman penjara. Tapi saya masih merdeka daripada segi orang kata luaran kita di sini semua ikut peraturan, jadi kita tidak ada minuman keras ataupun dadah ataupun perempuan-perempuan seksi ke apa ke. Sementara itu, bagi seorang lagi penghuni, AJ bukan nama sebenar berusia 48 tahun. Setelah hidup dalam belenggu dadah selama 30 tahun, kebebasan daripada najis dadah itu sudah cukup untuk menggambarkan erti sebuah kemerdekaan bagi dirinya. Tapi sebenarnya erti kemerdekaan pada saya sendirilah, dan skop diri saya. Saya dapat membebaskan diri saya daripada cengkaman dadah. Dan saya dapat berfikiran waras seperti orang lain, tak seperti saya dalam cengkaman dadah dulu, dalam keadaan pemikiran tak waras, sanggup lakukan apa saja. Diberikan pendidikan rohani dan jasmani yang sempurna di balik tembok besi sehingga berpeluang menenun songket buat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah semestinya membawa makna yang cukup besar bagi Saiful, bukan nama sebenar 38 tahun. Katanya berada di penjara selama 7 tahun dan bakal dibebaskan pada tahun 2021. Merdeka membawanya keluar daripada terus berada dalam kelompok yang menjadi parut kekal pada pandangan masyarakat. Masuk erti kemerdekaan tu dalam diri saya ni kebebasan yang dibelenggu ni. Maknanya kita ni mana kita dah berada dalam kelompok yang dulu kita di dalam bulatan yang orang cakap yang terkurung. Sekarang ni kita dah bebas. Dalam pada itu, pengarah penjara penuh Dato' Abu Hassan Hussein berkata, pendekatan kerohanian banyak membantu banduan untuk tidak mengulangi kesilapan sama dan ia termasuk melalui program Tafakur Fiddin yang dijalankan dengan usaha sama Yayasan Pahang. Program Tafakur Fiddin ini adalah kerjasama antara Jabatan Penjara Malaysia dengan Yayasan Pahang, yang mana program ini dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dan hari Ahad, yang melibatkan banduan seramai 100 orang Tafakur Fiddin. Jelasnya, selain program kerohanian, penghuni penjara juga dididik dengan pelbagai kemahiran seperti tenunan, jahitan, kimpalan, kerja kayu dan ternakan bagi membolehkan mereka berupaya meneruskan hidup selepas keluar daripada penjara dengan berbekalkan kemahiran yang diberikan. Laporan Rozihanis Abdul Rahman bersama... Sukan kita mulakan dengan perkembangan bola sepak Piala Malaysia. Juara 5 kali Kedah mempamerkan kebangkitan luar biasa dalam usaha memburu 3 mata dengan menewaskan PKNS FC 3-2 pada aksi keempat kumpulan A di Stadium Darul Aman pada malam tadi. Turun dengan misi penting memburu kemenangan bagi mengukuhkan kedudukan kedua, kumpulan Kedah tampil dengan serangan bertali arus ke kubu lawan sebaik perlawanan bermula. Namun setiap asakan tuan rumah berjaya dipatahkan pertahanan pasukan pelawat. Sebaliknya PKNS membuka tirai jaringan pada minit ke-29 apabila rebatan Romain Morales terkena kaki Renan Alves sebelum melencong masuk ke gawang menewaskan Ifwat Akmal Cik Kasim. Sekaligus PKNS FC menutup babak pertama dengan 1-0. Babak kedua, Ketua Jurulatih Kedah Aidil Sahrin Sahab melakukan perubahan taktikal yang menyaksikan Kedah berjaya meresap tekanan PKNS FC. Jonathan Bauman mencirikan penyokong tuan rumah melalui gol penyamaan pada minit ke-49. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak bertahan lama apabila Nicholas Stewart berjaya menanduk masuk bola ke dalam gawang Kedah untuk mendahului tuan rumah 2-1.
Bauman sekali lagi membuktikan ketajamannya di hadapan pintu gol Kedah apabila menjadikan gol penyamaan pada minit ke-83. Dan ketika permainan hampir menuju ke minit terakhir, Alif Yusof muncul wiralang merah apabila berjaya menjadikan gol kemenangan Kedah pada minit ke-89. Dalam bab itu, Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka yakin dengan corak permainan Melaka United MU dapat membantu pasukan itu menambah mata bagi perlawanan timbal balik berdepan Felda United pada Sabtu ini. Presidennya Adi Zahari berkata MU kini dilihat kembali fokus dalam mengatur gerakan ketika di padang perlawanan. Katanya skuad Sang Kancil kini sedang menunjukkan prestasi yang terbaik. Sepatutnya untuk timbal balas ini sepatutnya kita memang mempunyai peluang untuk menang di ketiga-tiga, tetapi paling tidak pun kita elakkan daripada kekalahan pada pusingan kedua ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Aikroh Melaka. Mengulas lanjut berkenaan isu pembayaran gaji pemain, beliau berkata isu berkenaan sudah pun diselesaikan. Dalam perkembangan Piala Cabaran, Sarawak kekal di kedudukan tercorok kumpulan A setelah tewas di laman sendiri pada aksi kedua kumpulan ketika bertemu Kelantan. Manakala UKM FC mengepalai kumpulan B dengan 7 mata hasil kemenangan kedua kali ini membendam cabaran Kuala Lumpur 3 gol tanpa balas. Melayang kunjungan Kelantan di Stadium Sarawak, Kuching The Crocs seharusnya menggunakan peluang beraksi di laman sendiri untuk mendominasi perlawanan. Namun sebaliknya apa yang terjadi apabila skuad kendalian sementara Muhammad Dani Da'il itu dimaklumkan dengan kekalahan 0-3. Muhammad Fauzi Roslan menjadikan 2 gol pada minit ke-35 dan 88 sementara 1 gol lagi dihasilkan oleh Muhammad Khairul Nizam Cirso pada minit ke-46. Ia merupakan kemenangan pertama Kelantan dan kini skuad The Red Warrior itu berada di kedudukan kedua kumpulan A dibezakan 3 mata dengan JDT 2 di kedudukan teratas. Dalam aksi kumpulan B pula, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM turut mencatat kemenangan 3-0 ke atas Kuala Lumpur di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. UKM FC selaku tuan rumah membuka jaringan melalui pemain import Croatia Mati Roskan pada minit ke-35 sebelum Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman menyumbang gol pada minit ke-64. Syed Sobri Said Muhammad turut mencetak nama selaku penjaring di akhir perlawanan menambah derita bagi skuad The City Boys. Kejayaan pemain kurang upaya yang mewakili Malaysia dalam kejohanan antarabangsa bola sepak khas Olimpik di Chennai, India pada 2 hingga 8 Ogos lalu mendapat penghargaan kerajaan negeri. Imbuhan sebanyak RM500 diberikan kepada setiap pemain yang berjaya mengharumkan nama negara dan Kedah. Mereka ialah Kapten Pasukan Muhammad Faiz Hashim, Muhammad Al-Hafiz alias Al-Zakri, Muhammad Al-Razi Hatta, Muhammad Irwan Hakim Muhammad Nizam, Muhammad Hakim Halim, Muhammad Kurzairi Mokhtar Muhammad dan Elvision Elias. Sumbangan disampaikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Bukristun Dr. Mahathir pada majlis penghargaan yang diadakan di Alor. Bagi menunjukkan penghargaan kerajaan negeri kepada atlet-atlet Special Olympics yang mewakili Malaysia daripada negeri Kedah, yang mana baru-baru ini Malaysia telah memenangi finals acara bola sepak dengan keputusan 7-2. 4 daripada gol telah disumbangkan oleh kapten juga daripada Kedah. Jadi pencapaian dan kejayaan seperti inilah yang sebenarnya kita nak meraihkan. Jadi hari ini kita beri sedikit sumbangan dan bagi majlis penghargaan kepada mereka. Kesemua pemain dikategorikan sebagai ketidakupayaan intelek dan salah seorangnya mengalami masalah pendengaran. 5 daripadanya merupakan pelajar sekolah menengah pendidikan khas vokasional Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Dalam pada itu, pengurus pasukan Dr. Selva berkata penghargaan yang diberikan memberi semangat kepada anak buahnya untuk menghadapi kejohanan yang akan datang. Peluang tu memang cerah lah, because we have to start our training after few months. We have to do the training again for them, and
this tournament will be in Singapore itself lah, for all this intellectual disability. But mostly, if the next tournament will be with we have this 5-a-side. You see, 5-a-side is also we also have for 2 partners and 3 intellectual disability children. So that means it's 5-a-side, and 2 will be partners and 3 will be athletes. Pada kejohanan itu, pasukan negara meraih pingat emas selepas mengalahkan pasukan Korea dengan jaringan 7-2. Sebanyak 15 negara mengambil bahagian dalam kejohanan yang diadakan setiap 2 tahun sekali, antaranya Austria, Myanmar dan Bangladesh. Lupakan episod duka, jadikan ia satu pengalaman berharga. Skuad bola sepak bawah 18 tahun negara yang menamakan saingan kejohanan persekutuan bola sepak ASEAN AFF bawah 18 tahun 2019 di Vietnam kemarin selaku naik juara, kini memberi fokus sepenuhnya untuk menghadapi pusingan kelayakan kejuaraan bawah 19 tahun Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2020 di Kemboja pada November nanti. Bagi penyerang muda negara Luqman Hakim, Syamsuddin berkata walaupun kesal gagal membawa skuad negara menjulang kejuaraan, namun jelas pemain kelahiran Kota Baru Kelantan itu ia tidak mematahkan semangatnya untuk terus bekerja keras mengharumkan nama Malaysia di pentas tertinggi pada masa hadapan. Semangat. Pemain berusia 17 tahun itu ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada malam tadi. Luqman yang menjaringkan 4 gol sepanjang kempen mula menjadi perhatian seluruh peminat bola sepak tempatan, terutama susulan prestasi cemerlang apabila meledak 2 gol ketika mendudukan Austria 3-0 pada saingan peringkat kumpulan. Turut hadir menyambut kepulangan mereka ialah Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang menyifatkan skuad bawah 18 tahun telah memberikan impak positif yang besar dalam pembangunan sukan bola sepak Malaysia di peringkat akar umbi. Cara mereka main dan semangat yang ditunjukkan, potensi yang diselahkan jelas menunjukkan bahawa mereka merupakan sinaran bagi bola sepak tanah air tercinta. Pada aksi final di Stadium Tong Nhat Hon Chi Minh, Isnin lepas Malaysia tewas 0-1 di tengah Australia hasil jaringan tunggal Lachlan Ricky Brook pada minit ke-79 sekaligus menyaksikan skuad kendalian ketujuh hati sementara Brad Maloney gagal mempertahankan kejuaraan diraih pada edisi lepas. Perlumbaan Formula 4 F4C bukan sahaja pentas untuk melahirkan pelumba Formula 1 tetapi lubuk untuk mengasah bakat dari segi teknikal dan mekanikal. Malaysia umpamanya mempunyai ramai mekanik muda yang berkebolehan mampu diangkat sebaris jurutera dalam kancah F1 satu hari nanti. Pengurus pasukan F4C Syarif Muhammad berkata seramai 30 tenaga tempatan digunakan untuk mengendalikan jentera. Sambil bekerja, kru dan mekanik terbabit turut dilatih daripada peringkat mekanik tahap kedua ke tahap 1. Masih tak terlambat lagi lah untuk jadi mekanik number 1 untuk belajar, untuk bersaing dalam bidang ni. Kita boleh pergi lagi jauh and then kita boleh belajar sampai ke Formula 1. Tambah cari semakin ramai anak tempatan yang mencuburi bidang tersebut menunjukkan tanda positif perkembangan industri automotif negara. Sementara itu, Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia PSSGM bakal melahirkan lebih ramai jurulatih perguruan jurulatih sukan silat bagi silat olahraga selain silat seni menjelang tahun 2020. Naib yang di-Pertua 1 PSSGM Rizal Husin berkata perancangan itu penting bagi menghadapi pelbagai kejohanan yang akan datang terutamanya Sukan Malaysia yang merupakan pentas paling baik untuk melahirkan bakal atlet negara. PSGM juga katanya terus gigih melahirkan barisan atlet pencaksilat untuk diserapkan ke skuad negeri. Program ini kita akan membuat beberapa siri pertandingan membentuk pembangunan bermula daripada usia dini sehinggalah usia remaja terbuka dengan harapan kita melahirkan atlet-atlet yang boleh kita ketengahkan untuk semua tahun hadapan dan seterusnya kita melahirkan kita untuk persiapanlah juga untuk Open Malaysia yang kita akan dijadualkan pada Oktober nanti. Beliau yang juga yang di-Pertua PSSGM Kuala Lumpur berkata demikian pada majlis penyampaian Bengkung dan Sandang PSSGM Melaka di Aikro.
Sekian berita sukan, #menyusul selepas ini. Kisah cinta seorang mekanik Engku Muhammad Hadri Engku Hassan kini tular di laman internet gara-gara memandu hampir 25,000 kilometer untuk bertemu dengan wanita pilihannya di Jerman. Jelajah yang bawa nama Malaysia itu bermula 9 Ogos lalu dan dijangka melengkapkan perjalanan pada pertengahan November ini. Menurut Hadri, dia ditemani 2 rakan lain iaitu Abdul Rahman Khalid yang bertindak sebagai mekanik utama manakala Nur Syamila Khalid sebagai pemandu arah. Kereta Toyota AE86 digunakan untuk jelajah itu yang merentasi Thailand, Laos, China, Mongolia, Rusia dan beberapa negara lain. Kisah menarik ini mendapat pelbagai reaksi netizen dan turut mendapat tajaan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. 5 ekor gajah yang terperangkap dalam kolam lumpur di RPS Runcang Pekan baru-baru ini mendapat perhatian warga net. Paparan video menyaksikan 4 ekor gajah dewasa dan seekor anak gajah berusaha untuk keluar dari kolam lumpur itu namun gagal. Tindakan pantas Jabatan Perhilitan Negeri Pahang melaksanakan operasi menyelamat berjaya mengeluarkan kawanan gajah terperangkap. Jarak usia hampir 60 tahun tidak menjadi penghalang buat sepasang kekasih mengikat tali perkahwinan. Itulah kisah cinta seorang gadis 27 tahun Nuraini bersama warga Mas berusia 83 tahun dikenali sebagai Sudirgo. Perkahwinan pasangan terbabit menjadi perbualan hangat di daerah Jawa Tengah Indonesia. Ahli keluarga juga merestui hubungan dan ikatan suci yang dibina dan mendoakan agar kekal bahagia. 21 Ogos berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang sebagai paparan Sayangi Malaysiaku. Ya, layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan juga luar negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.